Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan cikgu lagi, Cikgu Farhan, kaunselor anda. Okay, pada hari ini cikgu ada sedikit perkongsian, sedikit ilmu yang berkait rapat dengan kesihatan mental, dan tajuk yang cikgu nak bincangkan ataupun kongsikan dengan anda semua hari ini adalah berkaitan dengan saya sayang diri saya. Maksudnya sayang tu maksudnya menyayangi diri sendiri. Okey, biasanya bila cikgu tanya pelajar cikgu, awak sayang siapa orang yang awak paling sayang? Ada yang akan cakap, cikgu saya sayang ibu dan ayah saya sayang kawan-kawan saya sayang adik-beradik saya. Tapi berapa ramai orang yang dalam jawapan dia ada diri dia. Ada diri dia yang termasuk dalam list orang yang perlu disayangi. Kalau ada dalam jawapan awak diri awak sendiri perlu disayangi, cikgu ucapkan tahniah lah. Maksudnya awak berjaya untuk memasukkan diri awak sebagai insan yang perlu awak sayangi. Sebab kadang-kadang ada setengah orang ni dia rasa perlu ke kita sayang diri kita sendiri? Dan ada yang juga yang sentiasa tertunggu-tunggu untuk disayangi orang lain, dan dia lupa untuk sayang diri. Dia sibuk sayang orang, dan dia juga sibuk untuk maafkan cikgu, dia lupa untuk menyayangi diri dia sendiri. Okey, apa cara untuk kita sayang diri kita? Tapi sebelum tu cikgu bagi awak definisi cikgu sendirilah. Definisi cikgu sendiri, sayang diri sendiri ni bermaksud kita memberi hak pada diri kita sendiri. Kita jaga diri kita, kita menghargai diri kita, dan juga yang paling penting kita terima apa saja kekurangan dan kelebihan diri kita. Okey, benda pertama yang awak perlu buat dalam step untuk sayang diri kita, diri sendiri ni, okey, benda pertama yang awak kena buat adalah memberikan hak yang awak perlukan lah. Okey, maksudnya memberikan hak ni, yang pertama awak kena jaga diri awak sendiri, terutamanya yang berkait dengan kesihatan fizikal awak. Maksudnya jaga diri supaya diri kita sihat. Apa yang kita kena buat? Tidur yang mencukupi, makan makanan yang berkhasiat, awak bersenam, dan juga elakkan tabiat-tabiat yang buruk seperti makan berlebihan, merokok, meluangkan masa berlebihan bersama gadget sampaikan mata merah, tubuh pun letih, mata pun kepala pun jadi pening. So semua tu bila awak buat, tubuh akan jadi kurang sihat. Orang yang sayang diri dia ni, dia akan sentiasa menjaga diri dia dan memastikan diri dia sihatlah. Okey, yang kedua, orang yang sayang diri ni, dia perlu belajar untuk menghargai diri sendiri. Okey, kadang-kadang kita sentiasa tunggu orang kan. Contohnya kalau kata hari ni birthday siapa, katalah birthday awak 25 hari bulan 1 2021. Awak sentiasa tunggu orang untuk bagi hadiah kan. Tapi awak lupa untuk bagi hadiah untuk diri sendiri. Orang yang sayang diri dia, dia tak perlu tunggu hadiah daripada orang lain. Dia sendiri yang akan reward diri dia dengan sesuatu supaya diri dia gembira. Dan orang yang hargai diri dia juga, dia akan pastikan diri dia sentiasa diberi kata-kata yang positif. Sebabnya kadang-kadang bila awak asyik bebankan fikiran awak dengan perkara-perkara yang negatif, maksudnya awak tak hargai diri awak. Dalam banyak-banyak perkara awak asyik ingat perkara yang negatif je. Aku ni tak pandai, aku ni tak cantik. Tapi kalau awak menghargai diri sendiri, awak tak perlu tunggu orang puji awak. Awak sendiri yang memuji diri awak sendiri. Bukan angkat bakul, tapi kita memberi semangat ataupun memberi sokongan, orang kata tepuk bahu sendiri untuk supaya awak jadi lebih bersemangat untuk meneruskan hari-hari
awak, kan? Okey, dan yang seterusnya, cikgu nak awak jangan membebankan diri awak sendiri. Apa maksud kita bebankan diri kita? Yang pertama, awak bebankan diri awak dengan perkara-perkara yang negatif. Kita sebagai manusia, kita memang tak boleh lari daripada berfikiran yang negatif. Kalau terlalu positif sangat pun tak boleh juga, kan? Tapi maksud cikgu sekarang ni, perkara yang negatif ni maksudnya awak asyik fikir perkara yang negatif yang berterusan, sehingga akhirnya memberi tekanan, bebanan dalam fikiran awak. Sebagai contoh, cikgu katakan awak ada peperiksaan tak lama lagi, tapi awak asyik fikir awak akan gagal, kan? Apa kesan dia? Awak tak akan jadi bersemangat untuk belajar, awak akan rasa tak ada harapan lagi. So akhirnya kesan dia akan kembali kepada diri awak sendiri. Jadi yang paling penting, bila datang fikiran negatif, bantu balik diri awak dengan menggantikan yang negatif tadi dengan perkara yang positif. Kalau awak kata aku tak boleh, insya-Allah aku boleh, aku dah usaha. Bila aku usaha, Allah akan bagi sesuai dengan usahaku. Dan seterusnya, awak jangan bebankan diri awak dengan sesuatu yang di luar kawalan awak. Maksud di luar kawalan ni apa? Okey, di luar kawalan ni maksudnya kita benda yang kita boleh kontrol adalah diri kita, kan? Kita tak boleh nak kontrol orang sekeliling kita. Sebagai contoh, ada orang yang suka mengata awak, kan? Tapi awak mampu tak untuk kontrol mulut dia, atau awak mampu tak untuk zip mulut dia? Okey, sudah tentu jawapannya tak, kan? Jadi bila awak asyik setiap malam sebelum tidur fikirkan benda tu je, so yang akan jadi stresnya diri awak sendiri. Jadi benda yang berlaku di luar kawalan awak abaikan dan letak tepi. Tapi apa yang awak boleh kontrol tentang diri awak, dari segi cara awak respon kepada sekeliling, fikiran negatif positif awak, itu yang awak boleh kontrol sendiri. Jadi cuba untuk kontrol benda yang awak boleh kontrol. Okey, seterusnya, jangan bebankan diri awak dengan perkara yang awak tak mampu buat ataupun awak tak nak buat. Sebagai contoh, ada orang suruh awak buat sesuatu, sedangkan awak sibuk masa tu, awak terlalu banyak kerja sekolah, kan? Kawan tiba-tiba datang, jomlah lepak dengan aku, kan? Dan awak tak sampai hati nak cakap tak nak, sebab awak nak jaga, sebab awak sayang kawan awak ni, kononnya, kan? Sayang kawan, tak nak cakap tak nak, sebab bila cakap tak nak, nanti kawan akan merajuk, kan? Tapi kalau awak betul sayang diri sendiri, awak akan belajar untuk cakap, okey, maaf, aku tak boleh, aku tak nak, sebab aku ada kerja sekolah. Sebab awak bayangkan, bila awak ikut dia ataupun awak follow dia, kerja sekolah awak tertangguh, dan kesannya sudah tentu pada diri awak sendiri. Kerja sekolah tak siap, cikgu marah, cikgu bagi tahu ibu ayah. Jadi akhir sekali awak yang terkesan, dan sekali awak juga yang sedih, semata-mata untuk menjaga hati orang lain, kan? Okey, jadi untuk yang terakhirnya, cikgu minta awak buat exercise ni sama-sama dengan cikgu. Awak peluk diri awak sendiri macam ni, kan? Tepuk-tepuk sikit dan cakap, saya sayang diri saya, saya sayang diri saya, saya sayang diri saya. Kan, setiap malam kalau boleh tepuk diri sendiri, dan orang kata bagi sokongan, galakan kepada diri sendiri. Sebab awak kena ingat, dalam dunia ni tak ada orang yang boleh sayang diri awak sendiri seperti mana awak sayang diri awak. Dan yang paling penting juga, bila awak dah sayang diri awak sendiri, lepas tu barulah awak boleh menyayangi orang sekeliling dan boleh sebarkan kasih sayang yang ada dalam diri awak ni kepada orang lain. Kalaulah dalam diri awak sendiri penuh dengan kebencian, penuh dengan rasa sedih, macam mana awak nak sebarkan kasih sayang tu kepada orang lain, kan? Kalau awak sentiasa down, macam mana awak nak bagi semangat kepada orang lain? Jadi nak tak nak memang awak kena bina diri dulu, kena jadi kuat dulu, barulah awak boleh berikan sesuatu yang positif kepada orang lain. Okey, cikgu rasa setakat itu sajalah. Dan yang paling penting, last sekali cikgu nak ingatkan, jangan jadi musuh
kepada diri sendiri. Belajarlah untuk menjadi teman yang terbaik untuk diri awak sendiri. Setakat ini sajalah perkongsian cikgu pada hari ini, dan kita jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.